Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kepada Syekh Madani. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini dapat kita sama-sama dalam satu program open mic ya, di antara penduduk kampung Tanjung Sedari. Kalau di sini kampung rangkaian ni lah ya, kampung Tuan Sih dan juga pihak UTHM. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita diberi ruang masa yang sedikit ini sebelum kita sembahyang Jumaat nanti. Jadi ada sedikit masa yang kita sama-sama boleh kongsikan ya, perkongsian ilmu pada hari ini. Jadi terlebih dahulu saya mengalu-alukan kedatangan pihak UTHM ke kampung Masjid Tuan Sih ya. Yang dihormati Tuan Imam promosi masjid kampung Tuan Sih, Encik Azam bin Jamil, serta barisan ADK Masjid kampung Tuan Sih. Salam takzim daripada ketua kampung kita, Encik Ali Batur bin Ahmad Ramli, yang tidak dapat bersama-sama pada hari ini kerana ada hal, dan juga kita punya Fesi yang sama-sama berhubung dengan pihak UTHM ini untuk dalam program pada hari ini, Encik Said Bakar ya. Yang dihormati Encik Muhammad Yusri Harun, Presiden Akrab UTHM, Encik Sahiza binti Muhammad Saji, Timbalan Presiden Akrab UTHM, Encik Wahidah binti Sabran, mensyarah program ya, terapi minda ya, dan open mic yang kita adakan pada hari ini, serta penduduk-penduduk kampung, jemaah-jemaah yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi bagi kita memulakan ya program pada hari ini, sebenarnya ada dua untuk makluman. Yang pertamanya nanti ada sedikit perkongsian ilmu daripada pihak UTHM bersama dengan keluarga UTHM dan juga penduduk kampung Tuan Sih, dan juga selepas itu kita open mic untuk kita berbincang mengenai perkembangan kampung di sini ataupun apa-apa perkongsian ilmu lah ya, yang berkaitan dengan kampung Tanjung Sedari ini ya. Nanti kita boleh bukalah majlis ini jika ada pertanyaan ataupun ada apa-apa cadangan daripada pihak UTHM untuk kemajuan ataupun perkembangan kampung Tanjung Sedari ini, sama-sama kita kongsikan ya. Dan jika ada persoalan, kita adalah wakil kita Abang Lee ya, orang lama di kampung Tuan Sih ini, di Tanjung Sedari ini, boleh sama-sama kita berkongsi ilmu ya. Sebenarnya kampung Tanjung Sedari ini, kalau ikut sejarahnya ya, sejarahnya sedikit banyak saya cerita dalam sejarahnya. Penempatan asalnya bermula di kampung Sedari Besar ya. Kalau kita lihat kampung Sedari Besar tu di seberang sana ya, seberang daripada jabatan ya, daripada jabatan yang kita terbentang panjang tu ya, ke seberang sana itu kampung Sedari Besar ya, asal dekat situ ya. Dulu kampung Sedari ini asal ya, kalau kita ikut sejarahnya, asal penduduknya datang daripada pelaut-pelaut ataupun orang pelaut ya, nelayan-nelayan yang daripada negeri Terengganu ya, daripada negeri Terengganu ke Tanjung Sedari ini, mereka mencari rezeki sehinggalah mereka mengenal pasti satu bekalan atau kuala yang sesuai untuk dijadikan persinggahan. Jadi mereka ni membuat penempatan di situ ya. Bermula daripada Sedari Besar ya.
Dan akhirnya bila penempatan di Sedia Besar ini semakin ramai dan penuh penduduk di situ, dan dibawa ataupun mereka ini berpindah ke Tanjung Serling, ya. Tanjung di Serling ini di sebelah sini, ya. Kalau ikut dalam sejarah, kalau kita Google, ya, nama asal Tanjung Serling ini diambil daripada satu nama yang diberi ataupun hasil daripada dialek satu orang Cina, Ponsai, ya. Yang pada satu hari itu dia kata dengan orang kampung tak pergi tengok si Lili sakit ke, ya? Jadi perak Cina itu akhirnya si Lili ni jadilah Serling. Dan daripada sejarah yang kedua pula katanya Serling ini mungkin ini yang lebih betul daripada saya rasanya, ada satu Serling besar, satu Serling kecil. Serling besar dan Serling kecil ni, ya, dua orang yang bersaudara, ya. Dua orang nama yang Lili kecil dan Lili besar ni, dua orang yang bersaudara. Mereka satu duduk berada di Serling kecil. Kalau kita teruslah ke sana nanti, Serling kecil nak pergi Tanjung Pulau tu kan nanti. Serling besar satu, ya. Jadi mereka ni bersaudara, asal mereka ini daripada Pahang, ya. Kalau kita boleh nanti di Serling kecil tu, nanti kalau kita jumpa pergi kat Belangkas tu, minta dia orang berdialek secara Serling kecil dia. Dia kalau nak pergi sekolah, dia tak pergi sekolah, pergi sekolah. Sekolah nak pergi kota jadi kuta, dia jadi macam itulah. Kalau kecil ni lagi mahir lah rasanya, yang berlari lama, orang lama kat sini, ya. Jadi sepanjang-panjang saya berada kat sini, bermula pada tahun 1995, ya. Bila waktu raya, hari raya puasa ataupun hari raya haji, kampung Tanjung Serling ni akan suci. 95% warganya akan balik ke negeri Terengganu. Biasanya dia ramai di Cendering, Marang, Stew, orang-orang ke laut, dan adalah sedikit daripada Kemaman dan sebagainya, ya. Itu sedikit asal usul lah Tanjung Serling ni. Kalau kita lihat atau ekonomi, ya, atau pekerjaan penduduk Tanjung Serling ni, dia hanya lebih ramai pada orang nelayan yang asalnya, ya. Dulu banyak, ya. Kalau tahun 90-an kita datang ke sini, rasanya kita tak perlu beli ikan pun, ya. Bertimbun-timbun, ikannya banyak sangat, ya. Sampai Cik Lee tahu, ya, dia pernah bersama-sama dengan buka curut tu, ya, buat balik dengan ikannya, orang kata terlalu sangat banyak sangat, ya. Botnya macam tenggelam begitu banyak, ya. Tapi sekarang kalau kita tengok, bezalah, ikan pun dah mahal sangat, ya. Tak dapat menampung apa yang ada di sini, diambil daripada Endau dan Mersing, ya. Yang ada dekat Tanjung Serling ni tak dapat menampung juga, kerana sebanyak sekarang bot-bot pun dah dijadikan bot pelancongan, bot untuk pergi mancing dan sebagainya, ya. Kalau dulu banyak, ya. Tapi sekarang lebih kepada pelancongan, ya. Namun begitu masih ada lagi di Serling ini. Kalau kita lihat dari segi tradisinya, masih lagi ramai lagi orang yang bekerja sebagai nelayan. Di samping kalau kita lihat di Tuan Sih ini sendiri, dah orang kata ada pembukaan tanah dan sebagainya. Jadi terdiri daripada pekebun-pekebun yang tanam kelapa sawit dan sebagainya, ya. Kalau kita lihat Masjid Tuan Sih ini pun dibina atas hasil tuaian daripada kelapa sawit itu, ya. Ladang daripada Tuan Sih ini sendiri. Kalau kita punya modal asal, ya, bukannya daripada kerajaan, ya. Kerana kampung Tuan Sih ini banyak kebun, jadi hasil daripada tanaman atau penjualan kelapa sawit tadi digunakan untuk inilah terdirinya sebuah Masjid Tuan Sih ini yang indah, ya. Alhamdulillah. Dan seterusnya terdiri juga di kampung Tanjung Serling ini daripada pegawai-pegawai kerajaan yang terdiri daripada guru-guru, ya, terdiri daripada pegawai polis, askar, maritim. Kalau kita lihat di tepi pesisiran sungai itu ada satu pejabat maritim, ya.
yang menjadi pejabat maritim yang terbesar lah di Johor ini, selain daripada Pasir Gudang. Dan kita ada pos Tuan Sri di laluan kita nanti di sebelum sampai ke sini ada satu pos Tuan Sri, pos tentera RAMD, Regiment Askar Melayu Diraja, di pos Tuan Sri. Juga alhamdulillah, insyaAllah pada tahun hadapan katanya akan dibuat pecah tanah untuk kita adakan satu hospital di Tanjung Seri. Nampaknya dah diluluskan. InsyaAllah lepas ini UTHM datang lagi, dah ada hospital ni. Baru buat lah, belum siap. Baru buat. Jadi alhamdulillah sekali saya mewakili kampung Tanjung Seri ini mengadu-adukan kedatangan warga perkhidmatan awam daripada UTHM ini bersama dengan staf-staf untuk hadir ke Tanjung Seri ini, dan mudah-mudahan dengan adanya satu jalinan dan rangkaian jalinan dan juga jaringan daripada dua-dua pihak ini, sama ada kampung Tanjung Seri dan juga UTHM, dapat mengeratkan lagi ukhuwah di antara kita. Mungkin juga lah nanti mungkin kami pergi Balik Raja dapat kereta murah pun, jauh kat sini bolehlah jumpa Cik Lee nanti untuk dapat ikan murah dan sebagainya. Boleh, kan kat sini segar, insyaAllah. Jadi untuk itu seterusnya saya persilakan wakil daripada UTHM untuk membuat pembentangan atau perkongsian ilmu bagi slot yang pertama ini. InsyaAllah selepas ini kita akan teruskan lagi dengan slot yang kedua, iaitu open mic, perbincangan, perkongsian ilmu dengan penduduk kampung, insyaAllah. Untuk itu saya persilakan wakil UTHM untuk sama-sama berkongsi pada hari ini. Silakan. Terima kasih kepada Encik Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati kepada Encik Wan Ahmad Rahman bin Ibrahim selaku Setiausaha JBKK Kampung Tanjung Seri, Kota Tinggi. Yang dihormati juga kepada Encik Nur Azam bin Haji Jamil, pengurusi Masjid Kampung Tuan Sri Tanjung Seri. Yang dikasihi kepada Tuan Haji Abdullah bin Salim, Timbalan pengurusi Masjid Kampung Tuan Sri, warisan dari Tuan Kuasa Masjid Kampung Tuan Sri Tanjung Seri, Kota Tinggi. Kepada sahabat saya Encik Saizan bin Sadi selaku Timbalan Presiden Rakan PBB Perkhidmatan Awam Akrab UTHM, kepada Encik Wahidah bin Sabran selaku pengarah program pada kali ini, barisan dari Ketua Kuasa Akrab UTHM, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Jadi terlebih dahulu kita mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya dan kasih sayangnya Allah SWT telah pilih kita dalam keadaan waktu dan masa untuk kita dapat sama-sama hadir dan berhimpun di Masjid Tuan Sri pada pagi ini bagi menjayakan program, itu program open mic gerakan pembimbing perkhidmatan awam akrab Universiti Tun Muslimin Malaysia yang juru-juru kali ini diadakan pada tahun ini di luar. Terlebih dahulu saya mewakili akrab UTHM mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Kuasa JBKK khususnya kepada Encik Wan dan bersama Datuk Kuasa Pusat Masjid Tuan Sri kerana telah sudi menerima undangan kepada akrab UTHM untuk bersama-sama menjayakan program pada pagi ini. Jadi syukur kepada Allah SWT atas kebijakan sebelum ini secara ringkas yang kita dapat dimadai pada pagi ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan sahabat-sahabat akrab dan staf
sebahagian staf daripada UTHM yang dapat turut serta dalam program kali ini. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, antara misi Akrab adalah sebagai model penggerak pembangunan insan dalam pengurusan sebuah manusia. Tapi kali ini Akrab UTHM mencuba untuk mempositikan kita punya entiti untuk membina jaringan yang lebih luas, membina jaringan kolaborasi antara komuniti dan masyarakat setempat. Jadi inilah ada beberapa platform yang pertama kita di luar kampus, iaitu di kampung Pansing, Tanjung Seri, Kota Tinggi. Saya bagi pihak Akrab UTHM mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan setinggi penghargaan kepada semua yang sangat terlibat dalam program ini. Hanya Allah SWT yang dapat membalas jasa dan baik tuan-tuan semua. Bagi tidak membuangkan masa, sepertinya saya mempersilakan Ustaz Amirul Hakim bin Safarudin merupakan Imam Masjid UTHM untuk memberikan perkongsian pada segala rupangan. Mohon persilakan. Astaghfirullahaladzim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Astaghfirullahaladzim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Astaghfirullahaladzim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq wan nasir al-haqqi bil-haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa qadarihi al-'azim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Cik Wan Ahmad Luqman bin Ibrahim, Setiausaha JPTK Kampung Tanjung Seri, Kota Tinggi. Seterusnya yang dihormati Tuan Nur Azam bin Haji Jamil, Pengurusi Masjid Kampung Tuan Sih. Seterusnya Tuan Haji Abdullah bin Salim, Timbalan Pengurusi Masjid, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Masjid serta Ahli Jawatan Kuasa Kampung. Tuan-tuan, staf-staf di UTHM, tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersama-sama kumpul pada pagi dikatakan sebagai penghulu segala hari. Kalau kita kata penghulu ni mesti orang-orang yang hebat. Kita katakan penghulu, contoh penghulu kampung. Orang penghulu kampung mesti orang yang hebat, orang yang banyak ilmu, orang yang banyak pengalaman. Kalau katanya orang ketua negeri pun ada orang-orang yang hebat. Apatah lagi kalau penghulu segala hari. Pastinya Allah ciptakan penghulu segala hari ini, iaitu hari Jumaat adalah hari yang terbaik, adalah hari yang paling istimewa. Dalam hari yang istimewa, paginya pula kita kumpul pada majlis yang istimewa. Kan untung kita ni pagi-pagi dah kita sama-sama duduk dalam taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta dengan Allah selalu, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Kita minta Allah kurniakan kita syurga, dijauhkan daripada api neraka. Bila kita minta dengan Allah syurga, kenalah daftar dulu diri kita sebagai ahli syurga. Kalau nak masuk member of Akrab ataupun ahli jawatan kuasa sekian, kena daftar dulu baru jadi ahli jawatan kuasa. Mungkin ada interviewnya, mungkin ada temu bualnya, mungkin ada ujian sikit, baru jadi member. Macam tu jugalah kita nak masuk syurga. Bukannya masuk tanpa ada register, kena daftar dulu. Nak daftar masuk ahli syurga ni salah satunya. Kita
kita sedang daftarkan diri kita dalam list para ahli syurga. Oh, si fulan bin si fulan, oh si fulan bin si fulan ada namanya sebagai ahli syurga. Kita ni dah daripada kecil sampai penghujung usia tak tahu yang mana satu yang kita daftarkan yang dah disahkan. Kalau dah disahkan maknanya apa? Confirm masuk syurga. Salah satu nak masuk syurga, Nabi kata datanglah kamu di antara taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Orang yang datang majlis ilmu ni Nabi sebutkan dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang bersusah payah nak hadir majlis ilmu, nak datang majlis ilmu, kena naik motor teng jauh pergi nak pergi tempat majlis ilmu, baru sampai. Ujian tu ataupun usaha kita tu nak datang majlis ilmu, Allah menilai 10%, 20%. Kalau zaman Pirabi dulu 25%. Kan kita ada saham-saham kita nak masuk syurga, kena ada saham dia. Dah masuk, dah dapat saham, dah lengkap saham kita, baru senang nak masuk syurga. Kalau dah kat dunia ni kita dah tahu dah macam mana nak masuk syurga, hari akhirat kelak dah sedang. Kita dah tak perlu susah payah nak meniti-titian sirat, dah tak perlu susah payah nak beratur dalam pada mahsyar nanti depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Si fulan bin si fulan ni dah senang dah. Oh, nama dia dah sebagai ahli syurga, pengerusi ahli syurga. Mungkin kita AJK sebagai biro-biro sekian ahli syurga. Mungkin. Sebab itulah kat dunia ni kita kena usaha nak datang taman-taman syurga Allah. Kalau kat Batu Pahat terkenal dia dengan Tasik Wai, ada taman rekreasi. Kalau kat syurga adanya taman syurga. Bukannya kat syurga saja ada taman syurga, kat dunia dah ada taman syurga. Kalau kita pergi seronok pergi taman rekreasi, bawa anak-anak mandi-manda, main buayat, main gelungsur, kita suka. Cuba kita bayangkan nanti kita bawa anak-anak isteri kita masuk dalam satu taman yang mana taman tu kekal, tak keluar-keluar kita dalam tu. Lepas tu pula tak kenal erti penat, tak kenal erti lapar, tak kenal erti kenyang. Selalu nak makan apa yang special, minta je baru terlintas niat dah dapat makanan special. Terlintas je dah dapat motor. Mungkin kita nak, dulu kat dunia tak dapat superbike. Kan kita naik bas pergi Tanjung Sendiri, nampak orang superbike lalu kanan kiri, ngidam nak beli. Kita minta nanti dengan Allah, Allah hadiahkan kita superbike nanti kat syurga. Sebab itulah daftarkan diri kita dulu di dunia nak masuk ahli syurga ni. Nabi sebutkan tadi hadisnya, barang siapa yang bersusah payah untuk datang majlis ilmu, Allah bagi ganjaran sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan dia nak masuk syurga nanti. Kalau kat dunia kita dah berpenat lelah, kita dah bersusah payah, nanti kat syurga kita cuma mampu ucap alhamdulillah, dah mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kat dunia sibuk dengan urusan dunia, dengan kerja memanjang. Ini teguran untuk diri sendiri sebenarnya. Jangan sibuk terlalu dengan kerja sampai solat kita tak jaga. Jangan sampai majlis ilmu tak datang. Jangan sampai bacaan Yasin, tahlilan tak datang. Kat sini kalau orang Jawa kata tahlilan dia lebih kurang bunyinya. Kita majlis Yasin tak datang, orang bertahlil tak datang, majlis ilmu tak datang, tapi nak claim kita ahli syurga. Nabi sebutkan siapa nak ahli syurga ni kena masuk dulu majlis-majlis ni. Sebab tu siapa nak masuk syurga, antara ni 4 majlis yang Nabi sebutkan. Yang pertama majlis ilmu, yang kedua majlis zikir, yang ketiga majlis membudaykan Quran ataupun majlis selawat, yang keempat adalah majlis dakwah ataupun kita panggil jemaah-jemaah tabligh biasa kalau datang dia akan pergi berdakwah satu rumah ke satu rumah. Itu antara usaha mereka dalam menjalankan usaha Nabi SAW. Pagi yang mulia ini kita dituntut untuk apa? Berselawat. Kan ada selawat selawat pendek, selawat panjang. Ada selawat Al-Fatih, ada selawat Tafrijiyah, ada selawat Syifa, kan macam-macam jenis selawat. Kita pergi kerja janganlah buka lagu Aiman tidur, Aiman bangun, Aiman berdiri, Aiman lelaki, Aiman perempuan, tak payah. Buka lagu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Pagi-pagi kita mula dengan zikir, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Allah akan ingat kita. Kalau malam hari pula kita ingat Allah, tak pernah terlepas walaupun satu saat Allah akan ingat kepada kita. Dalam ayat Quran Allah sebutkan fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jikalau kau wahai hamba-hambaku ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ingat kau kembali. Sekali kita ingat Allah, Allah ingat kita 10 kali ganda, 100 kali ganda. Allah akan ingat kita selalu. Kita dalam perjalanan, contohlah kita musafir. Orang musafir ini dituntut untuk banyakkan berdoa. Antara waktu-waktu mustajab, antaranya waktu hari Jumaat, orang-orang musafir, kita ni orang-orang musafir ni kena banyakkan berdoa. Berdoanya apa ya? Minta dengan Allah. Yang pertama, para alim ulama ajarkan kita kalau nak berdoa, utamakan yang 3 ni dulu. Yang pertamanya adalah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minta dengan Allah ampun. Kenapa kena minta dengan Allah keampunan? Kenapa para alim ulama letakkan nombor 1 kena minta ampun? Sebab namanya manusia berasal daripada kalimah nasiyah. Nasiyah maksudnya apa? Terlupa, selalu buat salah. Kita ni lah pagi petang siang malam tak pernah terlepas daripada melakukan dosa dan kesalahan. Jelik mata, dah ada perasaan marah dengan orang. Mungkin marah pasangan kita, mungkin marah anak kita, mungkin marah kawan kerja kita. Pagi-pagi dah mulakan dengan sifat mazmumah, sifat yang tidak baik. Mula-mula dah mulakan dengan perbuatan ataupun perkara yang tidak baik. Penghujungnya nanti pastikan kita selesai bersihkan dosa-dosa kita dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada kecil sampai penghujung usia, berapa banyak zikir kita, istighfar kita? Boleh kira mungkin dengan jari. Mungkin 10, mungkin 20 kali baru istighfar. Sekarang ni kita dah tahu dosa kita banyak. Kalau dulu batu besar boleh kita buat tersadung, tetapi sekarang batu kecil dah buat kita melambung. Sekarang ni pun dosa kecil pun dah boleh rosakkan diri kita. Ni handphone. Kalau kita tengok handphone kan, kita tengok apalah, ikutlah. Buka TV, kita selalu tengok maksiat. Buka TV adanya orang tak tutup aurat. Buka handphone orang tak tutup aurat. Banyak maksiat dengan mata kita. Banyak maksiat dengan lidah kita, suka mengumpat orang. Mulut kita kalau suka bercakap tentang keburukan orang lain. Pernah saya sebutkan tentang surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah, Allah firman dalam surah ini hanya untuk teguran kepada mereka suka mengumpat, suka cakap, kata simpulan macam gini perangai dia. Kita suka burukkan orang lain, suka fitnah orang lain, suka aibkan orang lain. Tangan kita suka sebar fitnah-fitnah tentang keburukan orang lain. Kalau dah kerja kita macam tu, namanya ada satu neraka Allah tempatkan untuk mereka, iaitu neraka Hautamah. Maksudnya dalam neraka, memang neraka ini khas untuk orang pengumpat. Bahasa kita membawang, sambil potong bawang, kita mulut pun membawang, telinga pun membawang, mata pun membawang. Cuma tak ada menili, tak ada mentogik, tak ada istilah. Membawang biasa kita dengar. Mulut bercakap benda-benda buruk orang. Benda bercakap, mulut ni suka bercakap tentang fitnah orang lain. Sebab tu ubah. Hari ini kita dah tahu dah. Ya Allah, banyaknya dosa aku suka mengumpat orang lain. Dulu mungkin orang jawatan kuasa ni suka mengumpat orang. Kali ni aku tak nak. Aku nak jawatan kuasa kali ni nak bersih. Nak pastikan semuanya tak ada dosa kalau boleh. Kalau boleh kurangkan maksiat, stopkan maksiat kita. Sebab apa? Hari Jumaat, orang yang paling senang diampunkan oleh Allah adalah orang yang beristighfar. Kita beristighfar jangan putus ya. Sampai naik bas, sampai bawa kereta, sampai naik motor, balik rumah nanti deng istighfar. Istighfar boleh kita, astagfirullahalazim. Minta istighfar banyak-banyak, minta ampun.
Sebab mulut kita, mata kita, hati kita selalu buat dosa. Jangan pernah terlepas untuk kita meminta ampun banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi ini saya diberikan tajuk untuk kongsikan tentang kemerdekaan. Tadi saya pun dapat satu input tentang kemerdekaan nafsu kita, tuan-tuan. Nafsu kita, tuan-tuan, ada beberapa peringkat. Adanya al-ammarah, adanya nafsu yang baik, adanya nafsu yang sederhana, ada nafsu yang buruk. Kita nak nafsu yang diri kita ni baik. Kalau dah hari ni hari yang mulia, masih lagi nafsu kita belia, terbuka jalannya untuk buat benda yang tidak baik, maka perbaiki balik nafsu kita, diri kita. Nafsu suka bercakap benda buruk, stopkan nafsu kita. Nak katakan merdeka 31 Ogos, itu merdeka tanah air. Syekh Abdullah Fahim dulu pemimpin kita dengan para alim ulama, kancing best friend. Syekh Abdullah Fahim dirujuk oleh para pemimpin kita untuk tengok tarikh kemerdekaan mana yang sesuai. Syekh Abdullah Fahim ni sejarah ya, ni sejarah, fakta ni. Syekh Abdullah Fahim kata 5 Safar tahun sekian. Kebetulan pada tarikh 31 Ogos 1957 tarikh merdeka. Tapi sebab dulu kita pernah dijajah oleh British, kita menggunakan kalender Masihi. Yang asalnya Syekh Abdullah Fahim letakkan 5 Safar menggunakan kalender Hijrah. Itulah sebenarnya tarikh merdeka kita, negara kita pada 5 Safar. Yang sepatutnya kita merdekakan adalah iman dan jiwa kita. Iman dan jiwa kita ni, nafsu kita ni masih belum merdeka lagi. Masih terkongkong dengan nafsu yang sarakah. Masih sibuk dengan tentang hiburan dan cintakan dunia. Dan disebutkan akhir zaman umat aku akan terkena penyakit. Satu penyakit bukannya virus corona, bukannya virus yang besar-besar, kokal ke, virus influenza, bukan. Dan disebutkan namanya satu virus, iaitu Al-Wahnun. Al-Wahnun, para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang dikatakan dengan Al-Wahnun? Rasulullah kata Al-Wahnun ini adalah hubbud dunya wa karahatil maut. Orang yang cintakan dunia semata-mata dan takut dengan kematian. Dalam perasaan hati jiwa kita, iman kita, diri kita masih ada perasaan cintakan dunia tidak? Masih ada. Macam mana nak tahu? Hari-hari kita nak upgrade diri kita. Hari ini gaji sekian-sekian, kita nak upgrade lagi. Sebab apa? Nak mewahkan diri kita. Jadi orang kaya salah ke tidak? Tak salah, tuan-tuan. Ramai para sahabat orang kaya raya. Bukan sekadar kaya raya, malah dunia akhirat dia kaya. Bukan orang yang sombong sahabat ni, malah orang yang sangat dermawan. Asbab hartalah dia masuk syurga, dapat jaminan daripada Rasulullah masuk syurga. Saya bawa satu kisah Sayyidina Uthman bin Affan, seorang sahabat yang sangat pemalu. Orang pemalu, bukan kaya raya, malah dia pemalu, malah merendah diri lagi daripada Rasulullah, depan Allah Tuhan penciptanya. Sayyidina Uthman ini kaya, tuan-tuan. Ada satu kisah tu bila mana Sayyidina Uthman ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nabi kata Sayyidina Uthman ini mendapat jaminan syurga asbab 2 amalan ni. Dapat jaminan masuk syurga tanpa dihisab, asbab 2 amalan. Orang kaya boleh masuk syurga tanpa hisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bawakan satu amalan Sayyidina Uthman, iaitu ketika mana satu hari di zaman Nabi SAW adanya nama telaga Bi'run Ar-Rumah. Telaga Ar-Rumah. Telaga Ar-Rumah ini dimiliki oleh orang Yahudi, bukan orang Islam. Siapa nak minum air daripada telaga kena bayar 1 gayung 1 dinar. 1 gayung 1 dinar. Air diksi, air kowi lagi murah daripada air telaga Bi'run Ar-Rumah ni. Siapa nak minum kena bayar 1 gayung ataupun 1 baldi 1 dinar. 1 dinar sekarang, tuan-tuan, siapa pakai emas tahu 99 emas 99 3 gram berapa? Lebih kurang 800 lebih 900. Ni ramailah saham-saham emas kat sini. Orang yang dah biasa pakai mari tahu hari ni gram 1 gram emas 16 berapa. Kita tahu sikit lah tentang emas.
Sebab kita kira zakat, kita tengok oh ini kadar dia ambil dia, yang ini kadar untuk upah emas, kita tahu. 1 dinar bersamaan dengan 3 gram 999 emas sekarang, lebih kurang 800 lebih 900 lebih. Satu telaga ataupun satu gayung tadi nak minum air daripada telaga Bi'run Ar-Rumah kena bayar 1 dinar 900 lebih. Mahal ni air dia, mahal. Airnya sangat berkualiti, bersih, suci, murni lagi air dia, sangat bagus air. Jadi Sayyidina Osman jumpa dengan tuan kepada telaga ini yang bernama Yusuf. Wahai saudara, kau nak jual tak telaga ni? Sayyidina Osman kata. Lepas tu Yusuf ini kata, aku tak jual, aku memang ini untuk bisnes aku. Kalau aku jual, rugilah aku. Okeylah, kalau macam ini aku beli separuh daripada telaga kau. Pagi, 8 pagi, 8 malam aku punya, 8 malam sampai 8 pagi kau punya. Kita bagi 2. Okeylah, deal. Pagi Saddam Osman punya, sebelah malam orang Yahudi punya. Siapa nak pakai air percuma, ambil sebelah pagi. Memang percuma. Saddam Osman beli dengan orang Yahudi ini dengan harga 20,000 dinar. Kalikan dengan 900 lebih tuan-tuan. Berapa ratus? 800, 100, 1 juta lebih kurang. Kalau harga sekarang lah 1 juta ringgit Sayyidina Osman beli separuh daripada telaga Bi'run. Jadi orang ramai datang ambil sebelah pagi. Ambil sebelah pagi, malam orang dah tak ambil lah. Kalau ambil malam kena bayar, kalau pagi tak kena bayar, free air telaga ni. Sayyidina Osman belanja percuma. Lalu orang yang ini kata, susahlah bisnes macam ni. Aku jumpa dah Osman, jumpa Sayyidina Osman kau belilah semua, aku jual dengan 40,000 dinar. Sayyidina Osman beli dengan harga 40,000 dinar telaga tu. Siapa yang nak ambil air, nak guna ambil manfaat daripada air, silakan secara percuma. Sayyidina Osman wakafkan air telaga sehingga sekarang masih ada lagi telaga Bi'run Ar-Rumah yang dimiliki oleh Sayyidina Osman. Kaya ni Sayyidina Osman ni tuan-tuan. Kalau nak disimpankan harta ni Sayyidina Osman tu sehingga sekarang masih merasai lagi keturunannya, harta Sayyidina Osman. Berapa puluh keturunan, nasab keturunan Sayyidina Osman sekarang ni? Lebih kurang 43 tuan-tuan. Kalau 43 tu kita biasa tak meluahlah harta aku 7 keturunan. Yang ini 43 keturunan tuan-tuan. Berapa kaya Sayyidina Osman? Sangat kaya. Sebab tu Sayyidina Osman boleh beli harta, beli telaga tu dengan 40,000 dinar untuk diberikan manfaat. Sebab tu kalau kita jadi orang kaya, jangan jadi orang kaya yang kedekut dan bakhil. Nanti sekali kita berkira dengan Allah. Contoh hari Jumaat kan kita biasakan solat Jumaat, ataupun kita solat fardu di masjid. Kita solat fardu di masjid, bawalah duit sedikit. Bawalah sikit, RM2 ke, RM3 ke, RM5 ke. Selalu rajinkan diri kita bersedekah. Rajinkan diri kita bersedekah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kisahlah berapa yang kita mampu. Sampaikan Nabi kata, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebelah biji tamar. Dalam hadis Nabi kata, dituntut walaupun harta kita tinggal sebiji kurma pun dituntut untuk bersedekah dengan sebelah daripada kurma. Bayangkan tuan-tuan, ada tak harta kita tinggal sebiji kurma je? Tak ada, paling tidak pun 10 kilo beras ada lagi, ayam 2 ekor, mungkin ikan, cili ada ikan, cili pun tak ada. Mungkin kita ada ikan lagi banyak daripada kita boleh dapat. Banyak lagi harta kita ada. Tak adalah sampai sebiji tamar, sebiji kurma harta kita tinggal. Nabi kata sampai tahap macam ni susah sekalipun masih dituntut untuk bersedekah walaupun dengan separuh daripada biji kurma. Yang itu ketika harta kita pun dituntut untuk kita bersedekah tuan-tuan. Kalau kita ada duit, kita kan orang senang, orang bergaji, orang berduit. Keluarkan sikit harta kita, bersedekah pada hari Jumaat, antara waktu yang paling afdal ataupun paling utama daripada 7 hari yang lain. Dan hari Jumaat pula masa yang sesuai adalah waktu subuh. Sedekah waktu subuh adalah sedekahul azam, sedekah yang paling mulia. Sedekah waktu subuh. Pagi tadi kita solat subuh berjamaah, kita bawa duit di masjid, sedekah kat masjid. Waktu subuh hari Jumaat pula tu lagi 2 kali ganda fadilat ataupun afdalnya untuk kita bersedekah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala pun ataupun kepada fi sabilillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, merdekakah iman kita, jiwa kita, nafsu kita yang hari-hari tamakkan tentang dunia, yang hari-hari cinta dengan dunia,
tak pernah terlepas untuk sayang dengan dunia. Kalau beli emas, hari ini 1 gram, esok 10 gram, 50 gram, lama-lama tenggelam dengan emas. Banyak sangat gelamnya. Gelang ada, cincin ada, apa ikutlah apa pun, emas, koin ke ataupun apa yang kita simpan harta kita. Jangan sampai sekali kita berkira dengan Allah. Kadang-kadang kita tengah makan kat warung, makan nasi dagang contoh, dia tak ada cakap apa-apa pun, tak maksud apa-apa pun. Kita makan nasi dagang pagi tadi, contoh, tengah makan, ada orang fakir miskin, orang anak yatim, orang susah datang jumpa kita. Bang, RM1. Nak sikit bang, ni tabung madrasah kami ni bang. Nak sikit boleh? Kadang-kadang kita ni sekejap jadi staff, sekejap jadi penguatkuasa. Macam mana ya? Ada orang miskin datang, kita tanya macam-macam. Kau ni minta sedekah, mana surat kebenaran kau daripada jabatan kamu? Ada tak? Tak ada. Ada surat pengesahan tak? Tak ada. Kita tanya macam-macam dengan peminta sedekah. Nabi dah bagi tahu dalam hadis Nabi, barang siapa yang bersedekah, keluarkan duit untuk bersedekah, tetapi dalam masa yang sama dia memalukan peminta sedekah, maka sedekah ini yang paling dihinakan nanti depan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah inilah yang tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita nak bersedekah, tengah-tengah makan kat warung tom yam, kat warung apa pun kan, tengah makan orang datang tak sedekah, ambil duit bagi, selesai. Tak payah nak tanya kau dari mana, asal mana, pasport mana, surat mana, kau datang dengan siapa, tang-tang kau skema. Oh, kadang-kadang kita lebih banyak tanya daripada penguatkuasa. Acah-acah kita ni macam kita ni, semua benda kita nak tahu, nak selamat daripada skema. Skema pun skema lah, itu urusan dia dengan Allah. Pandailah nanti dijawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting bila Allah hantarkan orang sebegini, kita selesaikan tanggungjawab kita, bagi, selesai. Tak payah kita nak tanya macam-macam. Sebab apa? Barang siapa yang bersedekah dalam keadaan menghinakan peminta sedekah, maka sedekahnya ini tidak akan diterima, malah dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sedekah bagi, selesai. Tak payah nak tanya-tanya. Tak kau ni macam ini. Tak payah tanya tuan-tuan. Kita nak bagi sedekah, bagi je. Tak payah nak banyak soal, tak payah nak banyak cekadaan, bagi je, selesai. Biarlah. Kalau dia tipu dengan kita, dia boleh terlepas kat dunia, nanti kat akhirat dia akan jawab dengan Allah. Kalau dia tipu, tapi kalau dia benar, kita lagilah selamat dunia akhirat. Kalau dah ditipu pun tak apalah, kita dah selepas dah selesai kita punya tanggungjawab kita untuk memberi sedekah kepada orang yang memerlukan. Sebab tu kalau kita ada harta tuan-tuan, jangan kita berkira dengan Allah ya. Nampak tabung, nampak orang susah, bagi. Jangan tengok poket dulu, ada RM1, RM10, RM50, RM5. Nak bagi yang mana? Kita bagi yang 50 sen. Bukan sikit tadi, yang 50 sen tu pun dia bagi nasi dagang tadi. Ambil 50 sen kita bagi. Sedangkan ada RM1, ada RM5, bagilah lebih sikit. Jangan kita bersedekah tunggu kita kaya. Sebab apa? Orang yang bersedekah tunggu kaya, dia lagi hina daripada orang yang bersedekah ketika mana dia sedang disusahkan oleh Allah, diuji oleh Allah. Biarlah bersedekah kita dalam keadaan apa juga keadaan sekalipun. Harta kita tinggal RM10 je, tak apa, bagi je. Semana-mana yang kita mampu, RM1 bagilah RM1. Jangan kita berkira dengan Allah, hari ini RM1, esok RM1, kalau boleh upgrade lagi lah sikit. Sebab apa? Allah dah sebutkan dalam Quran, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dalam surah Al-Asr. Orang yang beruntung, orang yang berjaya antaranya adalah orang yang beramal soleh, orang yang tingkatkan amal soleh dia. Hari ini sedekah RM1, minggu depan sedekah RM2, minggu depan RM3, upgrade lagi sedekah kita. Kalau kita nak jadikan kita ni orang kaya, kayakan dulu kita dengan amalan bersedekah. Ini kita beria solat duha banyak-banyak, kita beria baca surah Al-Waqi'ah banyak-banyak, tapi bersedekah kita berkira pula dengan Allah. Macam mana tak, kita punya amalan tak stabil. Kalau naik boat, kita duduk belakang, depan kita foto. Cuba bayangkan kalau orang-orang yang lain tahu dah, boat kan panjang kan, kita fotokan separuh, kita jalan yang belakang, apa jadi? Tenggelam. Takkan jalan, takkan berjalan yang sampan ataupun foto. Sebab tu kalau bersedekah, lengkapkan amalan kita. Adanya bersedekah, adanya solat duha, adanya bertasbih, adanya apa-apa-apa, barulah kita jadi orang kaya. Kaya ni bukan maksud dengan kaya dengan harta je. Kaya dengan jiwa, kaya dengan iman kita.
Orang dah beri meriah sambut apa 31 Ogos, tanggal 31 Ogos, bulan merdeka, ikut dalam macam mana. Nyanyi-nyanyi seronok. Tengok bunga api pompam. Tengok lepas tu ada persembahan macam-macam. Kita tak tengok dari sambutan merdeka iman kita. Rupanya iman kita masih dijajah dengan perkara-perkara maksiat dalam diri kita. Masih terkongkong lagi iman, hati dan jiwa kita, nafsu kita dengan perbuatan maksiat. Mata suka tengok maksiat, telinga dengar benda-benda maksiat, kaki pergi tempat maksiat, tangan buat benda-benda maksiat. Berpunca daripada hati kita, tuan-tuan. Hati kita kalau sedang kotor, dia takkan bekerja, takkan buat fungsi dia sebagai hati untuk menghadap Ilahi. Dalam solat, kenapa kita solat tak khusyuk, tuan-tuan? Berpuncanya antaranya adalah hati. Kita kalau sakit, kitalah yang bekerja, pejabat awam ke, bekerja swasta ke. Kalau kita sakit, kita pergi klinik, doktor, saya demam, saya tak sihat, nak minta NC, boleh tak? Nak ambil NC 2 hari. Tak yang kerja. Kita bagi bos kita, bos, NC 2 hari, selesai. Hati kita kalau sedang sakit, dia pergi klinik, dapat NC, dia takkan bekerja ketika pada waktu solat. Hati kita kalau masih dalam hati kita ada perasaan hasad dengki dengan orang-orang, dengan kawan-kawan, dengan adik-beradik, masih ada perasaan tak suka, benci, bergaduh sebab harta. Dan sekarang ni tengah hangat isu berebut harta pusaka. Saya antara orang yang kita bersama-sama dengan Jabatan Agama Islam Indonesia, kita buat rundingan, tengok kenapa kajian tentang faraid ini ramai orang bergaduh, adik-beradik tak selesai hukum faraid. Kita kaji-kaji balik, ramai adik-beradik bergaduh sebab harta. Tak sekepala mereka ni. Sebab apa ya? Masing-masing tamat, masing-masing seronok dengan harta, masing-masing berkejar dengan harta. Kita tengok lebih kurang kalau Amanah Raya kata 90 juta, 90 bilion harta yang tak dituntut bagi tahun 2022. Banyak lagi harta yang tak dituntut. Nak ikut hukum faraid boleh, nak ikut hukum sistem hibah pun boleh, dua-dua baik. Yang terbaik adalah hukum faraid, tapi kena ikut prosedur ni. Sebab itu tuan-tuan, kita jangan sampai dalam hati kita ada perasaan sekelumit sikit pun dendam, marah, benci, tak suka dengan orang. Jangan kita ada perasaan benci, tak suka dengan orang ya. Kadang-kadang kita dengki dengan orang. Engkau lari, engkau dah, engkau. Kita banyak tak suka dengan orang. Sebab apa? Puncanya hati kita. Sebab tu solat, Allahu Akbar. Dalam solat kita terfikir pasal dunia. Dalam solat kita masih sibuk dan fikir pasal pangkat dan gaji. Dalam solat masih sibuk fikir pasal harta. Lepas ni nak makan apa ya? Tengah solat. Lepas ni nak beli kereta apa ya? Lepas ni nak ubah suai rumah macam mana pula ya? Dalam solat, Allahu Akbar. Sebab itulah solat kita tak khusyuk, hati kita sedang sakit. Bersihkan hati kita antaranya dengan dua penawar, ingat kepada kematian dan banyakkan membaca Al-Quran. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan, barang siapa yang suci, bersihkan hati dia, maka hati dia akan kembali bekerja untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebab tu tuan-tuan, baiki balik diri kita, hati kita ni tuan-tuan. Yang belum merdeka lagi hati kita ni tuan-tuan. Jangan cerita iman, jangan kita nafsu dulu. Hati kita yang kecil ini, hati adalah raja dalam kehidupan kita. Apa fungsi raja tuan-tuan? Raja dia akan kontrol semua yang bawah pentadbiran dia. Ekonominya, keselamatannya, lalu lintasnya, semua dalam sistem yang dipegang oleh raja. Macam tu juga dengan hati kita. Hati yang kontrol semua yang dalam kehidupan kita. Mulut, tangan, telinga, kepala, bahu, lutut kaki. Dah macam lagu dah. Kita ni hati kita yang kontrol semua dalam kehidupan kita. Kalau hati kita kotor, mulut akan bercakap perkataan yang kotor. Hati kita kotor, mata akan tengok benda yang kotor. Tapi kalau hati kita baik, mulut kita akan cakap benda-benda yang baik je. Sikit-sikit istighfar, sikit-sikit zikir, sikit-sikit minta maaf. Kalau dah kita dengan orang kita buat salah, kita minta maaf tak? Kita minta maaf sebab kita sedar diri kita buat salah. Contohlah, kita terlanggar motor orang, minta maaf ya, saya tak sengaja, saya langgar motor awak, minta maaf ya.
Tak apa, awak minta maaf. Dah selesai lah, alah sikit aja ni. Kalaulah kita buat salah, kita minta maaf, orang boleh maafkan. Apatah lagi kalau kita tak buat salah, tetap kita minta maaf. Apa rasa orang lain? Ya Allah, bagusnya kalau dah dibuat salah pun dah confirm aku maafkan. Apatah lagi Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha kana 'afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau dah kita buat salah, memang jelas kita banyak buat salah dengan Allah. Solat hujung waktu, solat pula kadang-kadang lompong, solat pula tak khusyuknya. Kalaulah banyaknya kita dosa dengan Allah, minta ampun, istighfar banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai bila kita kena minta istighfar, kena ucap istighfar? Sampai bila-bila, sampai kita berjumpa dengan Allah nanti di akhir akhirat kelak. Istighfar banyak-banyak kita ni dah penghujung usia. Tapi kematian tak kenal siapa tua, siapa muda. Kematian tak kenal siapa muda, siapa tua, siapa sihat, siapa sakit, siapa kaya, siapa miskin. Yang kematian kenal, ajal kematian seseorang tu mengenali bila mana dah sampai waktunya bagi siapa yang hidup. Kita semua masih hidup tak tuan-tuan? Masih hidup. Siapa yang pernah mati? Angkat tangan. Tak ada yang pernah mati lagi. Semua masih hidup. Sebab kita masih hidup, Allah bagi kita peluang untuk beristighfar, bertaubat. Kita ni dah penghujung-penghujung di kehidupan kita, dah penghujung akhir zaman. Sekarang ni kita dah menghadap fitnah akhir zaman yang besar-besar tuan-tuan. Akhir zaman, zaman ini ada tiga bahagian. Awal, pertengahan zaman, akhir zaman. Akhir zaman pula pecah kepada tiga. Akhir zaman pertama, akhir zaman kedua, akhir zaman ketiga. Lahirnya Nabi SAW, bermulanya penggal pertama akhir zaman yang pertama tadi. Sekarang kita berada awal akhir zaman yang ketiga tuan-tuan. Para alim ulama kata siapa yang hidup pada akhir zaman ini, penggal ketiga akhir zaman, dia akan bertemu dengan fitnah-fitnah akhir zaman yang besar-besar, tanda-tanda kiamat yang besar-besar. Ini bukan menakutkan apa sangat pun. Dia nak takutkan jiwa iman kita supaya lebih takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bakal bertemu dengan fitnah akhir zaman yang besar-besar. Kiamat dah dekat, sangat-sangat dekatnya kiamat ni. Nabi kata, tanda kiamat besar bermula dari kematian sangat ramai. Bila mana kita tengok yang lepas tahun 2020, berlakunya wabak COVID-19, sapu rata manusia, berpuluh ribu mati setahun. Bukan satu hari tuan-tuan, 10,000, 40,000. Kajian data WHO kata 41,000 sehari orang akan mati ketika wabak COVID-19 yang lepas. Bayangkan tuan-tuan, 41,000 satu hari tuan-tuan. Ini adalah petanda akhir zaman, kiamat pertama yang besar telah berlaku. Bukan sedang, telah dah berlaku dah pun. Sekarang ni macam mana diri kita nak menghadapi kiamat, nak menghadapi kematian kita. Mungkin kita lah orang-orang yang akan bertemu dengan kiamat. Mungkin kita lah antara orang-orang yang hidup pada penghujung zaman nanti ni. Kalau dah kita dah macam ini punya keadaan, macam mana pula dengan keadaan anak cucu cicit kita nanti. Lagi hebat ujian akhir zaman mereka yang bakal mereka tempuhi. Sebab tu persiapkan iman kita, jiwa kita, nafsu kita. Bendung, siap-siap, pasang pelindung. Bahasa Jawanya kata shield. Pasang pelindung tuan-tuan kita ni, pasang pelindung dengan banyakkan istighfar. Baiki balik akidah kita, iman kita. Sebab tu dalam khutbah sebut, ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang menandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ini cerita berakidah tuan-tuan akhir zaman. Adanya sihab, ajaran-ajaran sesat, adanya ayah bin, adanya ajaran nafsu Nabi yang terakhir, Haji Rasul. Macam-macam di akhir zaman ni. Ajaran-ajaran sesat dah muncul. Anak-anak muda lah pengaruh-pengaruhnya. Ramainya orang-orang muda sekarang ini yang mengikut kepada ajaran yang tidak benar, ajaran yang sesat. Wahabinya, Syiahnya. Sebab tu betulkan balik akidah kita tuan-tuan. Nanti akhir zaman ada 73 firqah, 73 golongan manusia. Ada ni ahli sunnah, ada ni yang lain ni. Tapi yang selamat Nabi kata satu je, ahli sunnah wal jamaah. Kita ni lah mudah-mudahan akidah yang benar, akidah yang lurus.
yang selamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk syurga, sebelum masuk syurga Allah dah hidangkan dengan pelbagai nikmat syurga. Antaranya telaga Al-Kautsar. Kita bacakan surah paling pendek dalam Quran adalah Al-Kautsar. Macam mana adik-adik surah Al-Kautsar? Inna a'tayna kal-kautsar. Itu surah Al-Kautsar. Surah paling pendek. Anak-anak kita hafal. Kita mak bapak yang tak apa-apa. Terbelit-belit. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la pusing-pusing wa la antum wa la ana 'abidun. Pusing-pusing kita yang surah lazim tak hafal-hafal. Anak-anak kita dah hafal, dah jelik dengan Quran. Mudah-mudahan hasil didikan kita. Kita kalau tengah solat lupa surah ya tuan-tuan, jangan gabra ya. Kadang-kadang imam lah, saya lah pengalaman dulu-dulu lah kan. Kadang-kadang tak jumpa ujung dia. Kalau biasa kan kita masuk Yomping, sepatutnya kita nak pergi Perak, keluar lah Tapah Pulau Intan. Keluar ni kat mana tuan-tuan? Pulau Pinang. Keluar ni kat Pulau Pinang tak jumpa Quran. Batam balik. Dia jauh kat cerita je. Jadi tuan-tuan, kita kena rajin-rajinkan menghafal Quran. Anak kita kalau boleh hafal inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Anak kita boleh hafal surah Al-Kautsar, surah paling pendek. Takkan kita tak hafal? Takkan kita hafal surah Fatihah panjang? Itu pun kita ingat waladhdallin amin. Itu je kita ingat. Sebab solat berjamaah. Kalau solat sendiri tak ingatlah surah Fatihah tu tak lancar. Itu pun sebab imam baca waladhdallin. Kita pun amin. Ya Pak Imam, amin. Itu pun baru kita hafal. Takkanlah surah lazim kita tak hafal tuan-tuan. Cuba sampai kita hafal. Kalau kita ada anak kecil, latih pula mereka hafal dengan Quran. Kenapa kena hafal Quran tuan-tuan? Kenapa kena jadi ahlul Quran? Iqra'ul Quran, Nabi kata fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Saya minta bagi cue ya, kalau saya dah terlalu lama dapat mikrofon ni dah lantu sikit. Dia tak nak berhenti. Kalau kereta Honda City tu ada handbrake, ini takut tak ada handbrake. Minta ada bagi cue lah 5 minit ke 10 minit, sempat saya tutupkan hujung nanti. Jadi dia Nabi sebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran fa innahu, kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat, sebagai best friend, sebagai bantuan, sebagai pertolongan. Kat dunia kita minta beri, kita minta bantuan rakyat. Akhirat kelak pun kita akan minta bantuan. Daripada Al-Quran, antara paling mudah untuk kita dapat. Nak dapat best friend dengan Al-Quran, kenalah kenal, saling kenal mengenali. Tak kenal maka tak cinta. Kan dulu kan kita cinta pandang pertama, kan kena kenal dulu, baru kita tahu tentang hati dan perasaan. Dah kenal lama-lama jatuh cinta. Dah jatuh cinta lama-lama rindu, tak boleh berpisah lama. Dah rindu pula, tak boleh berjauhan. Bukan sekadar tak boleh berjauhan, tak boleh tak nampak. Paling tidak pun dengar dah suara kena bibir, rumah bising abang bangun, abang bangun. Paling tidak pun kena bibir pun dah rasa itu kemanisan dalam telinga kita. Sebab tu kalau kita jadi suami tuan-tuan, jangan pening kepala dengan bibilan isteri. Itu adalah kemanisan halawatul telinga, kemanisan telinga kita. Kemanisan dalam rumah tangga adanya bibilan seorang isteri. Kalau isteri tak membibir tuan-tuan, dah tak manis rumah tangga. Bila tak manis, macam mencuka. Masamnya mencuka gitu aja. Sebab tu dengan bibilan isteri kita seronok. Sayyidina Umar, orang yang paling garang. Bukan garang lagi tuan-tuan. Setan iblis tak berani ikut jejak tapak kaki Sayyidina Umar. Sayyidina Umar punya hebat. Setan pun tak berani ikut belakang tuan-tuan. Setan tahu kalau aku ikut belakang Sayyidina Umar, aku kena sembelih cukup-cukup. Setan tak berani lalu tuan-tuan. Sayyidina Umar punya garang. Bila sampai rumah, kena bibir dengan isteri Sayyidina Umar. Ada seorang sahabat Nabi nak jumpa Amirul Mukminin Sayyidina Umar ketika mana Sayyidina Umar jadi khalifah.
Satu hari tu sahabat tu cari Sayyidina Umar, mana Sayyidina Umar ni? Aku nak cerita masalah rumah tangga aku, dia kuat penuh bebel, kuat penuh cakap tu. Dia tak pernah cakap, yang tidur je lah. Bangun mata berbebel sampai nak tidur, berhentilah berbebel ni. Aku nak jumpa lah Sayyidina Umar. Sampai rumah Sayyidina Umar, sahabat dia dengar Sayyidina Umar kena bebel dengan isteri dia. Sayyidina Umar kena bebel dengan isteri dia. Tak jadi aku balik lah. Kalau aku jumpa Sayyidina Umar, sama kes aku dengan dia. Ketika mana sahabat ni patah balik dari rumah Sayyidina Umar keluar rumah. Wahai sahabat, kenapa ada apa datang rumah aku nak jumpa aku? Ya Umar, Sayyidina Umar, aku nak jumpa kau sebab nak cerita masalah rumah tangga. Tapi kebetulan tadi aku dengar kau kena bebel dengan isteri kau, kena marah dengan isteri kau yang tadi. Tak jadi aku nak cari kau. Aku patah balik ya Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Umar kata apa ya? Sayyidina Umar kata, tak apa, itulah sebenarnya kemanisan dalam berumah tangga. Isteri kita membebel, kita iakan. Itulah antara kenikmatan telinga kita sebagai seorang suami. Tapi jangan membebel panjang-panjang sangat ya, dia jadi stres. Tapi ubat stres juga kena dengar bebel balik. Daripada sains psikologi, kita aspek lain pula, orang yang stres kena selalu dengar bebelan suara isteri. Suara isteri ni boleh hilangkan stres seorang suami. Suami daripada pagi sampai malam cari duit, cari rezeki, cari nafkah. Malam hari bisik berbual dengan suami, sebelah tiga, betul-betul sebelah tiga. Abang sihat, abang dah makan, saya sayang abang. Isteri betul ni nak rumah tangga lagi erat. Malam sebelum tidur, pergi tarik telinga suami, rapatkan abang. Tapi cakap baik-baik lah, jangan pakai suara harimau. Nanti suami tak jadi harimau, jadi mengamuk nanti. Cakap baik-baik, itu antara cara-cara sains psikologi ni lah. Sebab suami yang stres akan terubat stresnya dengan suara isterinya. Sebab itu antara ubat penawar bagi orang stres seorang lelaki. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada tadi, perbaiki balik iman, jiwa, nafsu kita, kontrol mereka, bendung mereka supaya tidak berleluasa dengan perkara yang tidak baik. Jaga balik iman kita, solat pastikan awal waktu kita semua. Dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar azan, terus ambil wudu, pergi masjid, ambil wudu, siap-siap pergi solat. Kita kadang-kadang tengah dengar azan, hayya 'alas solat, apabila ada jerit kuat-kuat tu, speaker dah bercorong banyak-banyak dah, kita masih kuat. Kita sambil minum teh lagi kat warung sekian. Tengah azan ni, imam dah angkat takbir, Allahu Akbar, cawan teh yang kedua pula. Kita masih sibuk lagi dengan makan minum kita. Kita mana sedang azan sedang berkumandang. Sebab tu dengar azan terus segera tunaikan solat. Ya, lelaki maupun perempuan, ayah maupun ibu, suami maupun isteri, perbaiki solat kita dan sedaya keluarga kita akan jadi bahagia. Punca kerosakan rumah tangga berpunca daripada solat kita. Yang solat hujung waktu, yang solat lompong-lompong, solat tak khusyuk, itulah punca kerosakan rumah tangga. Selalu berantakan suami dan isteri, punca daripada solat. Solat jaga, insya-Allah Allah jaga kita semua dunia akhirat. Jadi yang terakhir sekali, banyakkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira dah sakit ke, sihat ke, tua, muda, miskin, kaya, zikir jangan pernah lepas daripada mulut kita. Naik pasangkan earphone ke, earbud ke kat telinga kita dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hari Jumaat banyakkan berselawat. Ikut sama-sama kita baca selawat tafridiyah sekali pun jadilah sebagai penutup insya-Allah ya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-'uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqata bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qamamu biwajhil karim wa ala
نفس ونفس بعدد كل ما عنه لك. Mudah-mudahan hari ini kita teruskan dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapat syafaat dan sifat cinta sayang rindu Nabi kepada kita selalu, dan sayangkan juga kepada Nabi selalu ingatan kita dengan memperbanyakkan berselawat insya-Allah. Jadi itu saja perkongsian dan bersalin pada tengah hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang dapat sama-sama kita berkongsi ilmu pada hari ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, sangat bermanfaat dengan ilmu yang dapat dikongsikan pada hari ini. InsyaAllah bagi penduduk Tuan Sri, Tuan Imam, jika selepas ini rasa macam ilmu yang dikongsikan pada hari ini tak berapa cukup, bolehlah kita nanti jemput lagi Ustaz untuk datang ke Masjid Tuan Sri. Saya rasa saya berminat juga untuk jemput Ustaz nanti di Masjid Al-Raudah Tanjung Seli sempena Maulidur Rasul nanti insyaAllah. Kita terus pinang pada hari ini lah. Alhamdulillah, terima kasih sekali saya daripada mewakili JBKK Kampung Tanjung Seli, yang mana Kampung Tuan Sri ini merupakan satu kampung rakaian. Kampung Tanjung Seli ini terdiri daripada 9 buah kampung-kampung yang kecil. Jadi Kampung Tuan Sri ini adalah salah satu daripada kampung rakaian, insyaAllah. Sebenarnya daripada kampung-kampung yang ada ni, kalau kita lihat salah satu kampung yang ada masjid yang besar, rakaian tadi, kampung rakaian yang punya masjid yang besar, Kampung Tuan Sri. Satu lagi kita ada di Kampung Tanjung Sedeli. Jadi ada dua buah masjid yang besar. Jadi terima kasih ada sekali, terutama kepada Al-Fadhil Ustaz yang sudi berkongsi ilmu pada hari ini, dengan tajuknya yang sangat orang kata dekatlah apa yang berlaku pada hari ini, iaitu kemerdekaan. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua, sama ada daripada warga UTHM dan juga penduduk kampung di Tuan Sri ini sendiri. Selepas ini mungkin ada sedikitlah, kalau ikut pukul 12 tadi memang tak cukup lagi kita nak dengar daripada Ustaz. Namun begitu pukul 12 tentatif kita waktu makan tengah hari. Betul tukang masak? Dah siap pun. Tuan Imam Masjid Tuan Sri ini merupakan seorang tukang masak. Kalau nak buat kenduri, kahwin dan sebagainya, boleh jemput dia. Itu Cik Abud. Tuan Haji Abud tu ada sebelum belakang tu buat lebih. Jadi Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih. Saya mewakili warga Tanjung Seri mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua warga UTHM yang sudi hadir dan sudi berkunjung ke Tanjung Seri. Mudah-mudahan dengan perkongsian ilmu ataupun jaringan antara kita ini dapat mengeratkan lagi ukhuwah kita seterusnya. Mudah-mudahan dengan program yang kita laksanakan pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah tuan-tuan dan Allah SWT. Jadi selesai majlis open mic akrab rakan Pemimpin Tanah Awam, akrab UTHM pada tengah hari ini. Jadi saya selaku wakil dan akrab UTHM mengucapkan jutaan terima kasih khususnya kepada barisan Jawatan Kuasa JPP
JPKK Kampung Tanjung Seling dan juga kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Kampung Kuasih sebagai tanda-tanda kenangan dan menghargai jasa-jasa pada warisan tersebut. Akak UTHM ingin menyampaikan sedikit hati. Itu saya mempersilakan dan seluruh hormatnya mempersilakan Tuan Haji Abdullah selaku timbalan di pengungsi Masjid Kampung Kuasih untuk membaca hati. Silakan. Saya mempersilakan kepada yang dihormati kepada Encik Wan Ahmad Tufan selaku Setiausaha JPKK Kampung Tanjung Seling dan membaca tanda mata. Silakan. Alhamdulillah tuan-tuan dan rahmati Allah SWT. Sekali lagi saya mewakili akak UTHM ingin mengucapkan terima kasih lagi dan mohon maaf sekiranya juga kekurangan semasa berjalan majlis ini diadakan. Saya khidmat insyaAllah kita akhiri majlis kita pada pagi ini dengan tasbih kepada dan semua wal as. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.